Oke, salam kawan, saya ucapkan terima kasih karena sentiasa bersama dengan Denia Jani channel ini. So, malam ini saya ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu apa yang berlaku di negara kita ini, yang mana saya selalu katakan saya salahkan Tun nih. Dan hari ini kita tengok apa yang berlaku sehingga daripada awalnya Tun tu letak jawatan sehingga hari ini. Ini adalah satu yang sangat rugi kepada kita. Karena apa? Tun buat hal seperti ini, banyak kerugian yang kita sudah alami sebagai rakyat. Dia tidak apa. Dia umur sudah berapa? Yang menyusahkannya kita nih. Bukan kita sekali. Anak dia sekali pun terlibat. Kenapa saya kata macam tu? Inilah dia. Kita lihat daripada awal dia letak jawatan tu. Kalau dia serah dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini mungkin pandemik yang ada di Malaysia ini tidak seperti ini. Kenapa saya kata macam tu? Karena kalau kita lihat kerajaan-kerajaan yang jatuh setelah itu, yang terakhir kita tengok kerajaan negeri Sabah. Ini adalah berpuncanya daripada Tun sendiri. Apabila kerajaan negeri Sabah ini jatuh, disebabkan daripada politik yang bila bersatunya sendiri dah keluar, dia sendiri pun dah disingkirkan, majoriti sudah kurang. Untuk jadi government yang kuat, mereka mencari majoriti yang banyak dan kekuasaan kepada semua negeri. Jadi apa yang berlaku? Itulah case-nya, lompat kata, beli MP. Jadi terjadilah hal-hal ini, maka terjadinya pilihan raya negeri. Jadi pilihan raya negeri, apa yang berlaku? Di sana sudah penuh dengan virus ini, di Semenanjung pun dibawa juga balik. Terjadilah apa yang ada hari ini. Jika hari itu Tun ini serahkan bulat-bulat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti perjanjian yang mana dia dengan PHS dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, perkara ini tidak terjadi, ekonomi kita terkawal, pelabur percaya kepada Malaysia, banyaklah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang kita tahu dia sangat baik tentang ekonomi, tentang hubungannya dengan negara luar, tentang hubungannya dengan negara-negara barat yang lain, tentang dengan negara-negara Asia ini, Timur Tengah, semua ada baik. Satu dunia ada baik. Hari ini, apa yang kita dapat daripada apa yang Tun ni punya kerja? Inilah, terpaksa buat lockdown lagi di beberapa negeri. Dan permainan politik bermula di sini. Kita tengok banyak pembaziran, wang duit rakyat lah apa semua ni, semua dah membazir sana membazir sini. Termasuklah isu jasanya lah, isu nak ni lah. Ini berpunca daripada Tun. Kita tengok dia punya buat kerja. Gara-gara dia tak nak serah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan cara baik, maka sebagai parti politik yang dah kalah, apalagi memerintah 60 tahun seperti UMNO, kerjanya apa? Kerjanya memanglah nak mencarikan kesalahan supaya PHS ini jatuh. Tujuannya untuk apa? Mereka berkuasa balik. Kerana mereka sudah lama berkuasa. Bila tidak dapat merasakan kuasa itu, dan apalagi mereka dah kalah teruk, mereka inginkan kekuasaan itu untuk mereka berkuasa sementara menunggu PRU ke-15 ini, supaya mereka mempunyai kekuatan. Apa yang berlaku pula dengan MP-MP PHS ini? Mereka ini juga tergeliul dengan jawatan, tergeliul dengan apa yang telah dijanjikan. Maka berlompatlah mereka lagi. Dan mereka sebilangan yang memang takut dengan apa yang akan berlaku kerana mereka juga melakukan kesalahan. Inilah, terpaksa duduk dalam kerajaan yang ada hari ini. Jadilah pengampu yang ada. Jadi kualiti kepada kerajaan yang ada hari ini, inilah yang kita lihat. Bila seorang rakyat seperti saya ini merungut seperti ini, banyaklah yang macai cyber trooper berkata, seperti ini, kau siapalah. Tetapi inilah hakikat yang perlu kita terima, bahawa suara rakyat seperti saya inilah yang selalunya memberi impak kepada orang lain supaya kita lebih faham. Jadi kalau kita nak menunggu daripada orang yang lebih bijak daripada kita rakyat ini untuk memberi pencerahan seperti ini, selalunya lebih menipu, bukan untuk ketelusan. Dia punya ceritanya seperti ini, seperti ini.
pusing sana, belit sini, belit sini. Kalau suara rakyat yang kita nak dengar adalah seperti ini, dia ada ketulusan daripada apa yang dia nak cakap. Saya bercakap daripada suara hati saya. Dan saya lihat perkara ini kesalahan total Tun. Daripada apa yang dia sudah buat itu, berlakulah seolah-olah rampasan kuasa. Kerana apa? Kerana mereka yang lain juga ingin berkuasa. Kerana mereka dah tahu. Contohnya, gabungan UMNO Bersatu dan PAS. Seperti mana kita tahu, PAS memang ingin bukan kekuasaan. Kerana apa? PAS tidak pernah merasa Putrajaya. Memang PAS mau bergabunglah dengan parti mana pun. Dulu PS memerintah sibuk juga dia membuntut Tun. Kita tengok Hadi Awang berapa kali jumpa dengan Tun sewaktu Tun jadi PM. Hari ini kritik, jumpa pun tak mau. Itu contoh. Lepas tu kita tengok, kalau kita tengok UMNO tak apa. UMNO ni memang dah berkuasa 60 tahun, tetapi UMNO sekali dia jatuh terasa. Sebab itu dia perlukan kuasa. Kalau Bersatu ni pula kebanyakannya orang UMNO. Orang PKR pula yang melompat ke dalam Bersatu ni tadi, ini adalah orang yang memang dia nakkan kuasa. Sebab orang-orang ini itulah perlukan projek, perlukan ini, bagai-bagai. Seperti mana yang kita tengok hari ini. Ini satu kesilapan yang Tun buat, dan mungkin kerakusan yang Tun sendiri buat, yang menyusahkan kita rakyat. Inikah apa yang Tun buat? Sia-sia jadi Perdana Menteri untuk PHS hari itu, yang mendapat dia punya balanya, yang dapat punya impak hari ini, yang dicemuh orang adalah PHS. Paling besar sekali PHS adalah PHS itu yang paling besar sekali kena balanya yang daripada Tun punya kerja. PKR dan DAP. Paling parah sekali DAP. Yang membuatkan kerja ini siapa? Perdana Menteri lah. Itu satu kes. Kementerian Dalam Negeri waktu itu siapa? Orang Bersatu hampir semua jadi menteri. Berapa keratnya orang Bersatu waktu itu. Menteri besar pun ada. Lepas tu dia buat hal seperti ini. Kita tengok apa yang jatuh. Anak dia pun jatuh 2 kali. Dia korbankan semua sekali untuk kepentingan pribadi dia. Apa yang kita rakyat dapat hari ini? Rakyat Sabah, apa yang kita tengok hari ini? Ini adalah berpunca daripada politik yang awal dia buat. Kalau betul orang suka dengan apa yang dia buat sekarang ni, Parti Pejuang. Last kali itu hari election dekat pilihan raya kecil Slim. Kenapa kalah? Jadi inilah masalah yang ada. Jadi saya harap orang-orang PKR, orang-orang DAP, orang-orang amanah lepas ini tak payahlah jumpa orang tua lagi. Terus saja ke depan. Inilah yang menyusahkan rakyat Malaysia. Kerajaan yang ada hari ini, mereka ambil dengan keadaan yang seperti ini. Pengalaman tak cukup. Harapan mereka yang boleh orang-orang UMNO, tapi tidak boleh nak ambil orang-orang UMNO untuk nak letak di semua menteri. Kalau ambil semua orang UMNO letak di sana, habislah mereka. Bersatu kena telan dengan UMNO. Sebab tu sampai sekarang tak berani nak ambil orang UMNO tu jadi timbalan Perdana Menteri. Ambillah kalau berani. Tapi kalau saya orang UMNO, kalau saya MP UMNO, tak perlu dah jawatan tu. Tak lama lagi pilihan raya, biarkan. Yang buruk nanti PN. Lepas tu kamu orang UMNO berpecah aja dengan dia. Biarkan dia dengan PAS. UMNO tingkat UMNO. Kita tengok. Biar bersatu dengan PAS ni. Orang PAS pun macam dah sombong sangat. Sekarang dah jadi menteri kan, MP banyak dalam tu. Pegang JLC, pegang apa. Kelantan pun tengok anak Kelantan pun kadang-kadang saya tengok dalam Facebook pun duk mengeluh sibuk dengan gaji dia kata, lepas tu sibuk dengan Mercedes. Air Kelantan pun tak selesai-selesai. Kemiskinan di sana. Tapi saya tak nak masuk isu itulah, negeri dia. Saya cuma fokus dekat seluruhnya, iaitu kita sebagai rakyat Malaysia ni. Itu yang saya lebih fokuskan. Untuk negeri-negeri itu di bawah pimpinan parti mana
itu urusan mereka lah. Tapi untuk negara ini, sebagai rakyat Malaysia, saya juga bertanggung jawab sebagai rakyat. Kita tengok kenapa terjadinya perkara seperti ini. Itu saya salahkan Tun ni. Kalau Tun tidak buat perkara ini, hari ini tidak ada isu yang seperti ini. Mungkin dah habis dah seperti Singapura. Percayalah cakap saya ni. Yang dah elok-elok nak selesai itu hari, kalau tak berlaku tu, lompat-melompat lah, dari Semenanjung datang ke Sabah nak beli MP lah. Tidak ada lah pilihan raya negeri itu. Memang kita tengok daripada situ, tapi asalnya, pokok daripada cerita ini, daripada kejatuhan PH itu kerana Tun. Itulah asalnya. Jadi kejatuhan itu kejatuhan PH itu berlaku, dan pergolakan politik ini berlaku, maka terjadi hari ini berbagai-bagai ragam yang ada. Dengan duit, tengok, kehabisan duit rakyat untuk itu, untuk ini, tanpa perlu dibentang dekat parlimen. Cuba kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat ambil hari itu, banyak kita dah save. Ini hakikat yang kita perlu terima lah. Jadi kita tengok ni apa yang berlaku ni. Ini semua berpuncanya daripada Tun. Perdana Menteri yang ada hari ini memang wajar dia rampas kuasa. Pasal apa? Dia pun dah lama jadi MP, dia pun dah lama jadi orang lama. Ada peluang naik lah, cabut lah, caw lah ke atas. Apalagi nak ditunggu. Dan muka Tun juga. Itulah hakikatnya. Okey kawan-kawan, supaya kawan-kawan nak tahu, macam itulah dia punya cerita. Kalau kita nak fikir, kesalahan ni memang betul-betul kesalahan daripada Tun, total, daripada awal. Dia lah yang memulakan kerja ni. Okey kawan-kawan, so sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.